Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pelajaran pendidikan Islam tingkatan 2, khususnya dalam bidang sirah, untuk pelajaran yang ke-20, iaitu terbitnya fajar dakwah. Baik murid-murid sekalian, saya ingin ajukan soalan. Berapa carakah Nabi melaksanakan dakwahnya? Berapa? 1, 2 cara, 3 cara, 2 cara. Dakwah Nabi berlangsung secara sulit yang pertama. Dan yang kedua, Nabi berdakwah secara terang-terangan. Nabi mula berdakwah apabila turunnya wahyu Allah daripada surah Al-Muddassir ayat 1 ke 5 yang berbunyi firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Surah Al-Muddathir ayat 1 sehingga ayat 5, yang bermaksud, wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya, dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah perbuatan yang keji. Bermulanya ayat ini, maka Nabi mula berdakwah secara sulit. Rasulullah melaksanakan tugas dakwah secara sulit terlebih dahulu. Bagaimanakah cara Nabi melaksanakan dakwah sulit ini? Pada peringkat ini, baginda menyeru individu daripada keluarga terdekat dan sahabat yang rapat sahaja. Siapakah orang yang antara yang terawal memeluk Islam ketika itu? Antaranya adalah, yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, iaitu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yang kedua, Ali bin Abi Talib, iaitu sepupu baginda. Dan yang seterusnya, Zaid bin Harisah, iaitu pembantu baginda. Siapakah lagi yang menyahut seruan Rasulullah pada peringkat ini selain daripada 3 yang disebutkan tersebut? Baik, dia adalah Abu Bakar As-Siddiq, iaitu sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rentetan dengan pengislaman Abu Bakar telah berjaya berdakwah kepada 2 orang, iaitu orang yang berpengaruh, iaitu Uthman bin Affan dan juga Abdurrahman bin Auf. Rentetan daripada keislaman Abu Bakar As-Siddiq. Dakwah secara sulit ini berlangsung selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Dalam tempoh ini, umat Islam berjumpa dan solat secara sembunyi. Masya Allah. Solatnya berlaku di lorong atau di lembah yang jauh daripada pengetahuan awam. Masya Allah, hebatnya mereka. Pusat penyebaran Islam pada masa ini ialah di rumah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Sekarang kita berpindah pula kepada cara dakwah Nabi yang kedua, iaitu dakwah secara terang-terangan. Dakwah Nabi secara terang-terangan boleh dibahagikan kepada 2, iaitu kepada kaum kerabat, dan yang kedua, dakwah Nabi kepada masyarakat awam. Dalam dakwah Nabi secara terang-terangan ini, Nabi menjalankan dakwah secara berstrategi. Strategi dakwah Nabi ada 4 cara, iaitu yang pertama, Nabi menggunakan strategi ucapan awam, ataupun dengan kata lain, dengan ceramah ataupun dengan kata-kata. Ucapan
di hadapan orang ramai, di mana baginda telah naik ke Bukit Safa dan mengajak masyarakat Mekah untuk beriman kepada Allah dan meyakini kepada hari kiamat. Itu strategi dakwah Nabi yang pertama. Strategi dakwah Nabi secara terang-terangan yang kedua adalah mencari sokongan. Nabi mencari sokongan dengan siapa? Mari kita tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan kabilah-kabilah ataupun kumpulan yang besar yang datang ke Mekah pada setiap musim haji. Pertemuan dibuat oleh Nabi pada waktu malam untuk mengelak gangguan daripada kafir Quraisy. Itu strategi dakwah Nabi yang kedua. Strategi dakwah Nabi secara terang-terangan yang ketiga adalah mencari tempat yang selamat. Bagaimana Nabi cari tempat selamat? Begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan sebahagian daripada umat Islam yang telah memeluk Islam agar berhijrah ataupun berpindah ke satu negeri yang dinamakan Habasyah. Kenapa di Habasyah? Kerana Habasyah adalah negara yang sangat aman dan mempunyai raja yang baik hati. Itu strategi dakwah Nabi secara terang-terangan yang ketiga, iaitu mencari tempat selamat. Baik, yang keempat adalah Nabi mengadakan jamuan makan. Okey. Bagaimana Rasulullah melaksanakannya? Rasulullah telah menjemput seluruh keluarga Bani Muttalib ke jamuan makan dan kemudiannya Nabi menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Beginilah keempat-empat strategi dakwah Nabi secara terang-terang. Seterusnya, mari kita lihat pula hikmah strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaksanakan dakwahnya dengan begitu terancang dan juga berstrategi. Apakah kebaikannya? Mari kita lihat sama-sama. Dakwah Nabi secara sulit. Pertamanya, apa hikmah Nabi berdakwah secara sulit? Antaranya adalah demi memantapkan akidah umat Islam yang masih baru dengan ajaran Islam pada waktu itu. Itu sebab Nabi melakukan secara sembunyi. Yang kedua, bagi memastikan ajaran Islam dapat diterima tanpa gangguan. Dan yang ketiga, dakwah secara sulit ada kebaikannya adalah untuk kemaslahatan ataupun untuk kebaikan demi menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi penggerak awal kepada dakwah. Inilah hikmah Nabi berdakwah secara sulit. Sekarang kita berpindah pula kepada hikmah Nabi berdakwah secara terang-terangan. Nabi berdakwah selepas 3 tahun secara sulit, Nabi berdakwah secara terang-terangan. Hikmahnya dibuat secara terang-terangan adalah untuk menyuntik semangat berdakwah dalam diri umat Islam. Nak bagi semangat kepada umat Islam supaya berdakwah. Yang kedua, Nabi buat begitu kenapa? Demi menimbulkan rasa tanggungjawab umat Islam untuk menegakkan syiar Islam. Dan hikmah yang ketiga berdakwah secara terang-terangan adalah kemaslahatan untuk menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi penggerak kepada dakwah itu sendiri. Inilah kebaikan ataupun hikmah strategi dakwah secara sulit dan juga secara terang-terangan yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu dulu untuk hari ini. Kita bertemu kembali dalam tajuk yang sama bagi siri yang kedua. Apa yang penting hari ini, pastikan anda semua mengingati dakwah Nabi secara sulit, bagaimana dakwah Nabi secara
terang-terangan bagaimana dan apakah strategi yang dilaksanakan oleh Nabi dan apakah hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat tugasan yang saya berikan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.